Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada kali ini kita akan bincangkan tentang apakah hukum solat berjemaah secara berjarak. Sebelum itu, mari kita lihat hukum lurus dan rapatkan saf ketika solat berjemaah. Menurut majoriti atau jumhur ulama, meluruskan dan merapatkan saf itu adalah sunnah. Manakala Imam Bukhari, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Hazm dan Asy-Syaukani berpendapat bahawa ianya adalah wajib. Ulama-ulama yang mewajibkan meluruskan saf ini menggunakan dalil berdasarkan riwayat Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kamu meluruskan saf kamu atau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan membuat wajah kamu berselisih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Namun begitu, adakah dengan meluruskan saf itu memerlukan seseorang itu melakukan ilzaq bersama jemaah yang berada bersebelahan? Apakah itu ilzaq? Ilzaq dari sudut bahasa memberi maksud menempel atau mencantumkan. Manakala dari sudut istilah, ilzaq di dalam solat memberi maksud menempelkan atau merapatkan sehingga bersentuhan bahu bertemu bahu, lutut bertemu lutut, kaki bertemu kaki sehingga tidak ada ruang kosong dalam saf yang didirikan. Terdapat beberapa hadis sahih yang menyatakan berkenaan ilzaq ini. Sabda Nabi SAW yang pertama, hadis riwayat Nu'man bin Bashir. Maksudnya, Rasulullah SAW menghadap kepada manusia lalu berkata, dirikanlah saf 3 kali. Demi Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah saf atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat perselisihan di antara hati kalian. Lalu An-Nu'man bin Bashir berkata, saya melihat seorang lelaki menempelkan kakinya dengan kaki orang di sebelahnya, lutut dengan lutut dan bahu dengan bahu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan di dalam kitab karangannya Fathul Bari jilid 6 halaman 282. Hadis Anas ini menunjukkan tentang meluruskan saf, menyelaraskan bahu dan telapak kaki. Dan seterusnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan seperti mana yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 211 yang dikehendaki hadis tersebut adalah penegasan dalam meluruskan saf dan menutup ruang kosong, dan telah dinukilkan dari Al-Amru berkenaan menutup ruang kosong di dalam saf dan galakkan kepadanya. Banyak hadis yang telah terkumpul, hadis Ibnu Umar di sisi Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, dan lapasnya bahawa Rasulullah SAW berkata, dirikanlah saf dan selaraskanlah di antara bahu-bahu kamu dan jangan membiarkan ruang-ruang kosong saf terdedah kepada syaitan. Dan barang siapa yang menyambungkan saf, Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan rahmatnya, dan barang siapa yang memotong saf, maka ia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan bahawa meluruskan saf dengan cara ilzaq adalah satu penegasan dan merapatkan dan menutup ruang ketika membina saf untuk bersolat. Hal ini kerana kesempurnaan saf adalah amat dititik beratkan sehingga Rasulullah SAW menyatakan pentingnya dalam membina satu saf yang sempurna kerana ia berhubung berkait dengan rahmat di antara hamba dan penciptanya. Kesimpulannya, berdasarkan hujah dan dalil yang disertakan, didapati bahawa ilzaq merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam mendirikan saf, iaitu dengan cara merapatkan kaki dan bahu serta meluruskan barisan. Namun ia perlu dilakukan secara berhemah agar ia tidak menyakiti jemaah yang berada di sebelah. Kembali semula kepada soalan kita yang sebelumnya, apakah hukum solat berjemaah secara berjarak? Hendaklah difahami bahawa rapatkan saf bukanlah syarat sah solat, tetapi ia termasuk perkara yang disunatkan yang dengan adanya menjadikan semakin sempurna solat itu. Bukanlah rapatkan saf itu termasuk rukun
syarat sah solat. Oleh itu, jika sengaja tanpa uzur, para jemaah berdiri secara renggang dan tidak merapatkan saf, nescaya solat mereka tetaplah sah. Berdasarkan dalil Al-Quran yang mengesah melaksanakan ketakwaan dan ketaatan sekadar kemampuan, iaitu hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Surah Al-Taghabun ayat 16. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di menjelaskan di dalam Taisir Al-Karim Al-Rahman di Tafsir Kalam Al-Manan bahawa ayat tersebut menunjukkan semua kewajipan syarak yang tidak mampu ditanggung oleh hamba akan gugur jika tiada kemampuan. Telah sepakat pendapat ulama mazhab 4 bahawa setengah dari sunat-sunat solat ialah menyempurnakan saf dan menyambung saf, dan jangan ada renggang antara orang-orang yang mengerjakan solat. Akan tetapi, tiada ulama mazhab yang muktabar mengatakan bahawa merapatkan saf dan menyempurnakan saf itu adalah sebahagian daripada rukun atau syarat sah solat. Tidak terdapat sebarang nas atau dalil yang qat'i dalam isu merapatkan saf. Hal itu yang menyebabkan isu penjarakan saf boleh berlakunya khilaf pendapat dalam kalangan ulama berdasarkan ijtihad masing-masing. Selain itu, terdapat kaedah fiqh, iaitu semua hukum berlega bersama ilah, iaitu sebab sama ada ia wujud atau tidak, yang menjelaskan bahawa sekiranya ada sebab seperti penularan wabak COVID-19, maka wujud hukumnya iaitu penjarakan saf. Sekiranya tiada sebab, maka tiadalah hukum. Namun, masyarakat perlu faham bahawa situasi itu adalah secara bertempoh sahaja. Sekiranya keadaan kembali seperti normal, maka pelaksanaan solat berjemaah secara merapatkan saf perlu dilaksanakan seperti biasa, seperti yang dituntut oleh Nabi SAW. Maka anjuran pakar perubatan supaya menjarakkan diri kadar 2 meter ketika berjumpa dan berkumpul dengan orang lain adalah termasuk dalam bab berhati-hati dan memelihara. Dari itu, maka tiada halangan dari menjarakkan diri antara orang yang solat pada saf yang satu, dan tidak menjadi kesalahan mengikut pandangan pakar perubatan untuk menjarakkan saf ketika solat itu, dan ia termasuk di dalam bab mengambil kira akan sesuatu daripada Majlis Fatwa Baitul Maqdis. Kesimpulannya, merapatkan saf adalah sunat dan meragangkan saf mengurangkan fadilat berjemaah. Sengaja meragangkan saf tanpa sebarang uzur adalah makruh, tetapi jika terpaksa kerana adanya uzur seperti menjaga diri dari penyakit yang berjangkit, maka hukumnya adalah harus. Wallahu a'lam.